Apa khabar semua? Saya Lee Kuek Hui. Boleh panggil saya Miss Lee. Video ini adalah membincang tentang bab 2 yang berkenaan dengan permintaan, penawaran dan keseimbangan pasaran. Okey, seperti apa yang telah dimaklumkan, kita pun telah bincang berkenaan dengan subtopik kecil yang berkenaan dengan 2.3.1 serta 2.3.2. Jadi untuk video ini, kita akan fokus tentang 2.3.3 iaitu perubahan keseimbangan. Untuk maklumat anda berkenaan dengan perubahan keseimbangan, kita pun telah bincang tentang perubahan dalam permintaan serta perubahan dalam penawaran. Jadi, video kita hari ini kita akan fokus tentang perubahan dalam permintaan dan penawaran. Untuk maklumat anda, kita hanya fokus dari segi raja sahaja. Okey, berkenaan dengan perubahan permintaan dan penawaran secara serentak, ada beberapa konsep yang kita akan kaji. Yang pertama itu, kenaikan dalam permintaan dan penawaran pada kadar yang sama. Bermaksud DD naik, SS juga meningkat. Jadi dua-dua dia kira dia akan beralih ke sebelah kanan pada kadar yang sama. Diikuti dengan kenaikan dalam DD melebihi SS, bermaksud dua-dua pun meningkat, tetapi kenaikan D adalah lebih banyak daripada S. Diikuti dengan kenaikan dalam SS melebihi DD, ini keadaan yang sebaliknya pula, tapi dua-dua pun meningkat. Sambung pengurangan dalam DD melebihi SS, bermaksud DD dengan SS dua-dua pun jatuh, tetapi DD jatuh lagi banyak berbanding dengan SS. Dan akhir sekali itu adalah pengurangan dalam SS melebihi DD. So bermaksud kali ini, penawaran jatuh lebih banyak berbanding dengan permintaan. Jadi dekat sini pelajar kena tahulah apakah kesan terhadap harga dan kuantiti. So harga dan kuantiti ini merujuk harga keseimbangan dan kuantiti keseimbangan. Sekarang kita akan cuba tengok berkenaan dengan kenaikan permintaan dan penawaran pada kadar yang sama. So, misalkan sediakan raja keseimbangan pasaran yang asal punya. So untuk paksi Y kita labelkan P kurungan RM. Untuk paksi S kita labelkan Q kurungan unit. Kemudian yang ini adalah asalan. Langkah kilo permintaan yang mencerun ke bawah dari kiri ke kanan dan labelkan T0, T0. Kemudian kilo penawaran yang mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Labelkan S0, S0. So keseimbangan yang asal I0, harga keseimbangan P0 dan kuantiti keseimbangan Q0. Selepas belajar langkah raja keseimbangan yang asal ini, barulah kita nak tentukan sama ada kelok dia yang beralih ke sebelah kiri ke ataupun ke sebelah kanan. Kita cuba tengok yang ini. Kenaikan permintaan dan penawaran pada kadar yang sama. So bermaksud DD ini dia adalah meningkat. Kalau meningkat, kilok dia sepatutnya, kilok DD itu akan beralih ke sebelah, ke sebelah kanan. Begitu juga dengan SS. SS juga meningkat. So, kalau SS meningkat tu bermaksud kilok SS akan beralih ke sebelah, ke sebelah kanan juga. So, bermaksud kilok D beralih ke kanan, kilok S pun beralih ke kanan. Tetapi ingat, dekat sini ada satu syarat, pada kadar yang sama. So pastikan saiz dia adalah sama lah. So Miss tunjuk kilok DD yang beralih ke kanan dulu. Kita labelkan D1, D1. Jangan lupa tunjuk anak panah. Dan kemudian kilok SS kita juga beralih ke sebelah kanan. Pastikan saiz dia ini adalah sama. Jadi langkahlah kilok SS yang mencerun ke atas dari kiri ke kanan. So itulah kilo SS dia. So, labelkan S1, S1 dan tunjuk anak panah yang menunjukkan bahawa dia beralih ke kanan. Kemudian kita cari keseimbangan yang baru di mana S1 bersilang D1, so inilah D1. Kemudian kita panjangkan total line ini. Kita dapati bahawa harga keseimbangan dia kekal dan sama pada P0. Lepas itu, kuantiti keseimbangan yang baru adalah Q1.
Okey, dengan demikian, apabila isu kita adalah kenaikan permintaan dan penawaran pada keadaan yang sama kan, kita dapati bahawa harga kita adalah tetap ataupun kekal. Okey, lepas tu kuantiti keseimbangan dia adalah meningkat dari Q0 ke Q1. So, inilah kesan yang kita nak kaji. Okey? Okey, diikuti dengan kenaikan permintaan yang melebihi penawaran. Okey, jadi Miss pun telah sediakanlah kelok keseimbangan pasaran yang asal. Okey, jadi kita tengok sekarang kenaikan permintaan. So, bermaksud DD naik. Kalau DD naik, kita akan dapati bahawa kelok DD akan beralih ke sebelah kanan. Okey. Lepas itu dia kata melebihi SS. Bermaksud SS ini pun meningkat. Okey, jadi kelok SS pun sama juga akan beralih ke sebelah kanan. Cuma beza dia dekat sini kita kena pastikan kelok DD yang beralih itu saiz dia adalah lebih besar. Okey, jadi sekarang misalkan tunjukkan peralihan kelok permintaan ke sebelah kanan. Okey. So kelok permintaan yang mencurun ke bawah dari kiri ke kanan. Okay, so labelkan D1, D1. Okay, so tunjukkan anak panah dia. Okay, kemudian kita cuba tengok kelok SS ini pun sama. Kita kata kelok SS beralih ke kanan kan? Tapi cuba pastikan bahawa saiz dia adalah lebih kecil. Okay, ini beralih ke kanan S0. Beralih ke kanan ke sebelah sini. Saiz dia adalah lebih kecil berbanding dengan D. Saiz itu adalah merujuk gap dekat sini. Okey, so sekarang kita akan lakar kelok penawaran yang mencurun ke atas dari kiri ke kanan. Okey, so ini S1. So kelok penawaran beralih ke sebelah kanan. Okey, kemudian kita nak cari keseimbangan yang baru di mana S1 bersilang dengan D1. So inilah titik keseimbangan dia. So labelkan E1. Cari harga keseimbangan yang baru. So ini P1. Dan kuantiti keseimbangan yang baru yang ini Q1. So, kita dapati bahawa harga telah meningkat dari P0 ke P1 dan kuantiti keseimbangan pun meningkat dari Q0 ke Q1. Jadi dekat sini, sekiranya kita kaji isu yang berkaitan dengan kenaikan permintaan melebihi penawaran, kita akan dapati bahawa harga keseimbangan meningkat. Begitu juga dengan kuantiti keseimbangan turut akan meningkat. So, ini adalah kesan dia. Dan kita sambung pula kenaikan penawaran yang melebihi permintaan. Okay, kita cuba tengok. Ini adalah raja yang asal ya, keseimbangan pasaran yang asal. Jadi kenaikan penawaran melebihi kenaikan permintaan. So kita nampak kenaikan. So jadi kelok SS akan beralih ke sebelah kanan. Okay, lepas tu DD pun meningkat. Tapi gap dia adalah lebih kecil lah. Okey, berbanding dengan SR. Tengok, gap dia adalah lebih kecil. Ini lagi besar. So, ini D1, D1. Yang menunjuk anak panah beralih ke sebelah kanan. Kemudian kita akan cari keseimbangan yang baru. S1 bersilang D1 pada titik E1. Jadi, harga keseimbangan kita adalah P1. Kuantiti keseimbangan pula adalah Q1. Okey, so daripada situasi ini kita dapati bahawa harga dia akan menurun dari P0 ke P1. Okay, manakala kuantiti pula akan meningkat dari Q0 ke Q1. Okay, seterusnya kita akan sambung dengan pengurangan permintaan yang melebihi penawaran. Okay, jadi Miss pun telah sediakanlah raja keseimbangan pasaran yang asal. Okay, so sekarang kita tengok pengurangan DD. Maksudnya DD itu turun. Okay, kalau DD turun, kelok DD akan beralih ke sebelah kiri. Okey, so maksudnya ini DD kan, nanti dia akan beralih ke sebelah kiri. Okey, kemudian juga sama melebihi SS. So bermaksud SS ini pun turun. Okey, jadi kelok SS juga sama akan beralih ke sebelah kiri. Ini ke sebelah kiri. Cuma sekarang syarat yang dikaji dekat sini, dia kata pengurangan DD melebihi SS. Maksudnya permintaan yang jatuh ini adalah lebih banyak berbanding dengan penawaran. Jadi saya akan lakar kelok DD dulu yang baru punya yang mencurun ke bawah dari kiri ke kanan, tapi pastikan saiz dia, gap dia adalah besar. Okey. Okey, so itu kelok permintaan yang baru. So Miss pun labelkan D1. Okey, jangan lupa tunjuk anak panah
yang buktikan bahawa kilok dia adalah beralih ke sebelah kiri. Seterusnya kita nak langkah kilok penawaran pula. So kilok penawaran pun sama, beralih ke sebelah kiri. Tetapi pastikan disebabkan dekat sini sudah mention pengurangan DD melebihi SS. Bermaksud SS pun jatuh, tapi gap dekat sini dia adalah lebih kecil berbanding dengan yang ini. So gap dia lebih kecil. Dan ingat, kilok penawaran mencerun ke atas dari kiri ke kanan. So itu kilok penawaran yang baru S1. Jangan lupa tunjuk anak panah yang menunjukkan bahawa dia beralih ke sebelah kiri. Seterusnya kita akan cari keseimbangan yang baru di mana D1 bersilang dengan S1. Inilah keseimbangan yang baru. Harga keseimbangan P1 dan kuantiti keseimbangan Q1. Jadi daripada sini kita dapati bahawa harga keseimbangan turun. Kuantiti keseimbangan pun menurun juga. Jadi apabila kita nak bincang pasal isu ini, pengurangan DD melebihi SS, kita akan dapati bahawa harga jatuh, kuantiti pun jatuh. So ini merujukkan harga dan kuantiti keseimbangan lah. So itu adalah kesan dia. Ikuti dengan pengurangan penawaran yang melebihi permintaan pula. Juga sama, kita ada raja keseimbangan yang asal. Jadi pengurangan penawaran yang melebihi permintaan bermaksud kedua-dua kilok ini akan beralih ke sebelah kiri. Cuma kali ini pengurangan SS itu adalah lagi banyak. So nampak kilok SS beralih ke sebelah kiri, labelkan S1, S1, tunjuk anak panah. Dan kemudian DD pun sama akan beralih ke sebelah kiri. Dan labelkan D1, D1. Ya, tunjuk anak panah juga. Kemudian kita cari keseimbangan yang baru di mana D1 bersilang dengan S1 pada tingkat keseimbangan E1, harga keseimbangan P1 dan kuantiti keseimbangan Q1. So, untuk situasi ini kita dapati bahawa harga keseimbangan telah meningkat dari P0 ke P1 dan kuantiti keseimbangan pula menurun dari Q0 ke Q1. Jadi ini 5 situasi yang pelajar telah belajar berkenaan dengan perubahan permintaan dan penawaran secara serentak. Yang penting, pelajar kena tahulah apakah kesan terhadap harga dan kuantiti keseimbangan. Untuk maklumat pelajar, aspek ini biasanya akan diuji dalam soalan objektif. Jadi pelajar kena tahulah macam mana langkah kilok, kena praktis langkah kilok dia. Terutamanya contoh, pengurangan DD melebihi SS. Pastikan dia tahulah macam mana langkah kilok ini dan apakah kesan dia terhadap harga dan kuantiti. So sekali lagi Miss ingatkan, soalan objektif selalu uji bahagian ini. Dengan demikian selesailah subtopik kecil yang berkenaan dengan 2.3.3 iaitu perubahan keseimbangan. Dengan reti kata lain, subtopik yang berkenaan dengan keseimbangan pasaran pun selesai dibincangkan. Jadi untuk video yang seterusnya, Miss akan fokus tentang lebihan pengguna dan lebihan pengeluar. Sekiranya anda rasa video ini banyak membantu anda dalam pembelajaran ekonomi, jangan lupa subscribe YouTube channel saya, tekan lonceng ini, like serta share dengan kawan-kawan yang lain. Saya Miss Lee, nama penuh saya Lee Kuek Hui. Saya merupakan pensyarah ekonomi dari College Matrikulasi Perak. Sekian, terima kasih.